Selamat datang ke saluran kata gelap. Diharap anda semua terhibur dengan rancangan ini. Kata gelap. Oke guys, oke. Hai guys. Selamat datang kembali ya. Selamat datang kembali ke rancangan Kanta Kelam bersama dengan saya, Inji. Salut. Diharap segala urusan anda pada hari ini dipermudahkan. Okey. Jadi sebelum saya bermula dengan perkongsian kita pada hari ini, di sini saya ada sedikit pesanan lah. Diharap kita semua patuhilah SOP yang telah disediakan. Sama-samalah kita bekerjasama untuk menurunkan kadar jangkitan pada setiap hari ya. Semoga kita boleh hidup paling tidak pun lah dalam norma baru ini lebih selesa tanpa sebarang kekangan. Baiklah, seperti yang anda tahu, hari Selasa merupakan hari perkongsian kisah-kisah jenayah yang ada di seputaran kita dan juga dunia yang saya telah cari di laman sesawang dan kemudian saya olah untuk saya ceritakan kembali kepada anda semua, dan saya haraplah anda semua terhibur dengan perkongsian ini. Okey? Okeylah, tanpa buang masa lagi, kita terus ke perkongsian perkongsian kita hari ini, dan siapa yang kita akan kupas hari ini. Sama-sama kita tengok. Okey? 1 2 3 go. Okey, okey, okey. Bagaimana semua? Baiklah, malam ini kita akan terbang ke sebuah negara yang amat besar, iaitu Amerika Syarikat. Ah, uh, dan sebelum ini kita memang pernah pergi ke Amerika Syarikat. Kalau anda masih belum tengok, boleh tengok. Yang saya maksudkan ialah kisah si Ted Bundy. Pada yang belum tu bolehlah nanti jenguk-jenguk, okey, ataupun nanti saya akan sertakan link dia di akhir perkongsian hari ini. Okey. Okey. Baiklah, kita terus fokus kepada, sebab ni banyak ni sebenarnya. Saya takut saya target di bawah setengah jam. Saya harap saya dapat fokus dan terus masuk ke dalam cerita ni di bawah setengah jam. Sebab dia punya maklumat ni banyak sebenarnya. Saya cuba untuk ringkaskan, tapi ni lah, saya akan cuba saya upaya terbaik lah. Okey, kita fokus. Okey, malam ini memang tak kurang hebat daripada segi jahat dia jugalah. Kisahnya seperti yang anda tahu ni dekat atas ni kan, yang dekat atas ni. Inilah nama beliau, itu Paul John Knowles. Nanti saya akan selalu panggil dia Knowles lah. Okey. Atau gelarannya yang telah diberi oleh pihak berkuasa, iaitu Casanova Killers. Kenapa ia digelar sebagai Casanova Killers? Ini kerana dia menggunakan teknik yang hampir serupa dengan Ted Bundy, iaitu menggunakan kentampanan dan keanggunan, krisma yang ada pada dia. Itu yang dia guna untuk memerangkap manis mulut dia tu, untuk memerangkap mangsa-mangsanya. Okeylah, laki-laki handsome ni memang banyak masalah kan. Nasib saya tak handsome, tapi manis dia ada.
Masuk bakul angkat sendiri. Bak kata Allahyarham Tan Sri Pramli kan. Okey, sorry jangan merepek lagi dia. Jom masuk lagi. Okey, sedikit pengenalan awal untuk si Nos ini. Nos telah dilahirkan pada 17 April 1946 di Orlando, Florida, Amerika Syarikat. Dia telah masuk ke senarai pembunuh bersiri yang ada di Amerika Syarikat kerana dia telah meragut 20 nyawa secara yang dicatatkan lah. Tapi beliau sendiri telah mengaku bahawa dia telah membunuh 35 orang. Kejam tak? Dan pada awalnya beliau telah masuk ke Rainford Prison Florida yang kini dikenali sebagai Florida State Prison. Pembunuhan, kita masuk ke bahagian pembunuhan pula ya. Siri pembunuhan Nos bermula di malam di mana dia cuba melarikan diri. Dia telah memecah masuk sebuah rumah milik seorang wanita bernama Alice Curtis, yang berusia 65 tahun. Dia telah mencuri barang-barang yang ada di dalam rumah si Alice ini dan melarikan kereta milik Alice. Dia telah membunuh Alice dengan mengikat mulut, tangan dan kaki akibat kekurangan nafas. Si Alice telah meninggal dunia dalam keadaan terikat. Nos juga pada masa itu dijangka telah menghabisi riwayat dua kanak-kanak iaitu Lillian dan Matthew, masing-masing 11 dan 3 tahun. Dua kanak-kanak ini merupakan ahli keluarga si Alice lah. Namun tiada bukti yang kukuh menunjukkan bahawa si Nos yang membunuh dua orang kanak-kanak ini. Okey, pada bulan Ogos dia telah berjaya membunuh berjaya ke? Dia telah membunuh, pelik pula bunyi berjaya tu kan. Dia telah membunuh 3 mangsa yang usia dalam lingkungan 13 hingga 50 tahun. Dan salah seorang mangsa, iaitu mangsa terakhirnya, dia telah membiarkan anak si mangsa ini yang bernama Kate Sue Pace, yang baru saja berusia 3 tahun, melihat ibunya dibunuh di depan mata budak berusia 3 tahun itu sendiri. Gila tak? Okey, bulan September pula. Pada 3 September, dia telah membunuh seorang lelaki yang bekerja sebagai eksekutif akaun yang berusia 32 tahun, William Bates. Lelaki malang berkenaan telah dibuang, mayat dia telah dibuang dalam hutan yang berhampiran, dan kereta si William ini pula, si Bates ini pula telah dilarikan oleh Nos. Mayat si Bates hanya ditemui pada bulan Oktober. Tengok berapa lama baru jumpa mayat tu. Okey, pada 18 September, Nos telah membunuh pasangan warga Mas, iaitu Emmett dan Louis John, di tapak perkemahan mereka di Nevada dengan cara mengikat kedua-duanya dan menembak dengan kejam kedua-dua warga Mas berkenaan. Nos ni sempat selepas dia bunuh kan, dia rompak, dia sempat menggunakan kad kredit milik mangsa ni tadi untuk berbelanja, tapi tak lama lah sebab lepas itu kad itu telah di-skat. Pada pada 21/9, mangsa seterusnya pula adalah seorang wanita yang mengalami masalah kerosakan kenderaan. Kenderaan iaitu Caroline Hicks.
dia telah diperlecehkan, dia telah melecehkan wanita tersebut sebelum kemudian mencekik wanita malang tersebut dengan menyumbat, maafkan saya ya, dengan menyumbat suara dalam mangsa ke dalam mulut, sehingga mangsa kesakkan nafas, dan mayat X ini cuma dijumpai 4 hari selepas kejadian. Pada 23 November, Ann Dawes pula menjadi korban seterusnya. Namun begitu tidak dapat dipastikan sama ada Ann ini terpaksa ataupun rela ikut si Nos, sebab pada masa itu mereka kelihatan bersama-sama macam pasangan yang biasa, membayar bil mereka lah. Tapi malangnya mayat Ann didakwa telah dibuang di sungai Mississippi, namun sehingga kini mayat tersebut tidak dapat dikesan. Okey, masuk ke bulan Oktober pula. Pada 16 Oktober, Karen Wine dan anak perempuannya yang berusia 16 tahun telah menjadi mangsa Nos seterusnya. Dia telah merogol mereka dan membunuh mereka dengan memasukkan stokin nelon ke dalam mulut kedua-dua mangsa ini. Nos. Baik, masuk terus. 18 pada bulan yang sama, Doris Hosey, 53 tahun, telah ditembak oleh Nos dengan menggunakan senapang patah yang dimiliki oleh suaminya. Dan bijaknya, liciknya si Nos ini, dia telah memadamkan cap jari dia dekat senapang tu, dan dia telah meletakkan senapang itu di tangan si Doris, hingga membuatkan seakan-akan Doris ini bunuh diri pada masa itu. Bijak lah kan? Untuk pengetahuan lagi, di sinilah dia tak rompak si rumah si Doris ni. Cuma yang hilang pada masa itu adalah alat perakam. Itu saja yang hilang pada masa itu. Benda lain dia tak kacau. Selain daripada dia bunuh Doris dan dia cuma curi alat perakam. Itu saja yang hilang pada masa itu. Di Key West, dia telah menumpangkan 2 orang lagi. Kalau tak silap saya, 2 orang ini adalah hackers lah. Mereka yang hacking dekat kawasan tu. Dia telah menumpangkan 2 orang bakal mangsa dia ni. Namun begitu beliau telah dikejutkan apabila beliau ditahan oleh polis peronda pada masa itu atas kesalahan lalu lintas. Akan tetapi sekali lagi beliau terlepas, si Nos ni terlepas, dan cuma diberi amaran bentuk lisan oleh polis pada masa itu. Disebabkan dia terkejut dengan penahanan polis tadi, dia pun melepaskan 2 orang bakal mangsa dia ni tadi. Jadi terselamatlah 2 orang ni tadi. Lepas itu dia pun terus telefon peguamnya dan menceritakan segala hal yang telah terjadi. Peguam dia telah coba memujuk si Nos untuk menyerahkan diri, namun Nos membantah dan dia hanya menyerahkan kesaksiannya melalui, ingat tadi kan rekaman yang dia curi dekat Doris tu, rekaman itu yang dia tinggalkan di satu tempat yang dia telah janjikan dengan peguam dia ni. Kemudian dia berjaya melarikan diri sebelum pihak polis berjaya menangkapnya. Okey, ini bulan November tahun yang sama, iaitu 1974. Okey.
Carswell Carl dan anak perempuannya yang berusia 15 tahun telah menjadi mangsa Nos juga. Dia telah menikam Cars yang dia tikam itu si Cars itu telah mempelawa dia untuk ke rumah. Tengok orang buat baik pun dia bunuh. Kemudian lepas dia bunuh, dia tikam si Cars ini, dia bunuh pula anak si Cars ni tadi. Lepas si gadis malang usia 15 tahun ni meninggal, mula lagi dia mengidap penyakit yang sama dengan si Ted Bundy, iaitu bernafsu dengan mayat. Jadi maafkan saya, dia telah melecehkan dan memuaskan nafsu jahat dia dengan mayat gadis yang berusia 15 tahun. Okey, lepas kita dengar sebilangan daripada kerja-kerja jahat, kerja-kerja jenayah yang dilakukan oleh Nos ini, kita masuk pula ke bahagian tangkapan. Okey, pada 16 November 1974, Nos telah berjaya menahan. Dia pula yang berjaya menahan dua orang pihak polis. Apabila pistol salah seorang daripada polis tersebut telah berjaya dirampas oleh Nos. Nos pun menghabisi nyawa kedua polis berkenaan dengan menembak mereka di kepala. Selepas melakukan pembunuhan dua orang polis ini tadi, dia pun terus melarikan diri. Dia tahu memang akan ada sekatan jalan raya untuknya, dan dia cuba merempuh sekatan jalan raya tersebut. Bila mengetahui keadaan keretanya rosak akibat daripada kesan rempuhan tadi, Nos pun keluar dan dia terus berjalan kaki. Namun begitu, polis yang bertugas telah berjaya menembak bahagian kaki Nos. Pihak polis yang dirempuh oleh Nos juga banyak yang mengalami kecederaan yang serius dan ringan. 17/11, sehari selepas kejadian tembakan dan rempuhan, Nos telah ditangkap oleh pihak polis apabila Becky telah menelefon pihak polis tentang keberadaan Nos yang ada di rumahnya pada masa itu, setelah berpura-pura merawat pendarahan yang dialami oleh Nos tadi. Lepas ini kita masuk pula ke bahagian kematian. Kenapa si Nos ni meninggal? Masuk terus. 18 Disember 1974, Sheriff Early dan seorang lagi ejen FBI pada masa itu, iaitu Ronnie Angel, di dalam kereta membawa Nos yang sedang ada di tempat duduk belakang. Tujuan mereka membawa Nos keluar pada masa itu adalah untuk membantu menyelesaikan satu lagi kes pembunuhan yang Nos sudah buat ni. Dia orang tujuan nak bawa lah Nos ke tempat di mana dia buang bahan bukti, mayat ke macam tu kan. Dia orang nak bawa. Akan tetapi sebab bijaknya si Nos ini, dia telah berjaya membuka gari yang ada pada tangan dia dengan pin. Dia dapat dari mana dia dapat pin tu pun dia orang tak tahu dari mana dia dapat. Tapi dia dah berjaya sebab Nos ini memang terkenal dari kecil. Dia ni memang mahir dalam teknik membuka pintu, buka lock apa semua. Memang dia memang mahir. Sebab itulah dia tak susah nak pecah masuk semua rumah-rumah yang di atas tadi kan. Dia memang ada kemahiran, tapi salah guna kemahiran dia Nos. Dia pun bertindak mengambil pistol milik Sheriff Lee.
dan berlakulah pergelutan di dalam kereta sehingga ejen Angel terpaksa melepaskan 3 das tembakan yang mengena dada Nos, dan inilah yang telah menyebabkan si Nos ini meninggal secara serta merta. Oke guys. Bagaimana kisah Casanova Killers tadi, yaitu Nos? Bagaimana? Saya harap perkongsian kali ini menghiburkan, dan pesanan saya lah, jangan mudah terpedaya dengan apa yang anda lihat, kerana apa yang anda lihat hanyalah luaran saja. Ya. Hidup kena sentiasa berjaga-jaga untuk elak benda yang tak baik daripada terjadi. Okey? Ingat tu. Itu bukan setakat untuk anda semua, untuk saya sendiri juga. Sebab kadang-kadang sifat kita yang berprasangka baik, tak salah berprasangka baik, tapi kadang-kadang kena tepikan sikit lah. Sebab dalam keadaan sekarang kan, tak banyak orang yang kita dapat husnuzon. Nanti anda boleh carilah, kalau bagi yang tak tahu kan, tak tahu maksud tu tadi yang saya sebut tu, carilah maksud dia. Okey? Okeylah, akhir kata, maaf jika ada silap kata dan cara sepanjang perkongsian pada hari ini ya. Anggaplah semuanya sekadar hiburan dan jalankanlah kajian anda sendiri jika anda ingin kepastian yang lebih. Okey. Tetap patuhi SOP. Kita masih belum menang. Jauh dari sasaran, iaitu 4K yang telah PM kita sarankan. Jadi stay safe. Salam Kanta Kelam. Salut. Bye bye. Terima kasih kerana memilih saluran kata. Harap semuanya terhibur dengan perkongsian yang telah disampaikan, kerana semua ini hanyalah satu hiburan. Sampai jumpa lagi.